Kemudian juga kami ingin informasikan bahwa Kokombi Singapura Indonesia adalah salah satu media dakwah Islam yang bergerak di bidang digital, ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Maka dari itu kita mohon supportnya dari para peserta semua untuk memfollow akun-akun Kokombi. Seperti Instagram ada @kokombi_SGI, Facebook ada Kokombi SGI, dan YouTube subscribe di Kokombi SGI. Insya Allah dengan mendukung, mensupport akan bisa menyebarkan dakwah ini lebih luas lagi di masyarakat. Dan juga kami sampaikan dapat terima kasih juga pada partisipan dari Singapura, Malaysia, Indonesia, Sudan, dan juga Jerman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu Quran. Dan tak lupa juga kita punya channel Telegram untuk ada konten-konten dakwah yang akan kita sebar nanti. Insya Allah akan kita share oleh admin dibantu. Dan juga acara ini insya Allah gratis, tapi barangkali ada partisipan atau peserta yang ingin bersedekah, berinfak untuk mensupport channel dakwah, boleh diperkenankan, nanti akan ada linknya. Dan insya Allah kita langsung sapa saja Al-Ustadz Hanan Farihin. Nah, beliau ini luar biasa, Ustadz muda from Singapore. Beliau studi di Jordan, di University Yarmouk. Masya Allah, kita sudah lihat sedikit videonya ketika beliau tilawah. Masya Allah, suaranya indah, pelafalan Qur'annya bagus, dan mungkin insya Allah ketika kita bisa berguru bersama beliau, bersama Ustadz Hanan, kita bisa memperoleh ilmu-ilmu tersebut. Ya, kita sapa dulu Al-Ustadz, bagaimana kabarnya? Kaifa haluk? Assalamualaikum, alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Ya Ustaz, jadi alhamdulillah. Saya atas undangannya, insyaAllah. Boleh saya memberikan macam mana Ustaz? Ya. Afwan Ustaz, agak untuk sound agak kurang jelas. Afwan. Soundnya kurang jelas ya? Iya, betul Ustaz. Ya, sambil menunggu Ustaz, jadi ini kita perkenalkan Ustadz Hanan Farihin from Singapura, dari Singapura. Beliau Ustadz muda. Beliau pernah studi di Jordan, Universitas Yarmouk, Masya Allah. Ini akan kita belajar sama beliau tentang ilmu-ilmu tajwid, kaidah-kaidah baca Al-Quran yang baik dan benar. Insya Allah bersama Ustadz. Bagaimana Ustadz? Sudah suaranya? Iya, masih lagi kurang baik. Agak kurang baik Ustadz untuk suaranya. Afwan. Oke, sekarang ini oke. Masya Allah, ini Ahsan. Sudah bagus Ustadz. Oke, sekarang insya Allah. Iya Ustadz, Ustadz. Alhamdulillah kami sudah ada peserta dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia banyak. Alhamdulillah Ustadz. Tafadhol alaihi masykurah kepada Ustadz Hanan Farihin untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. yang saya muliakan Ustaz Rizki, ya, betul ya? Dan juga yang saya kasihi peserta-peserta daripada ataupun dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei ya, betul. Brunei ada juga. Brunei belum Ustaz. Belum. Sudan and Jerman. Ya, Sudan dan juga Jerman. Barangkali saya dengar silap tadi. Jadi apa khabar semuanya? Harapnya semua berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Haji Budi dan juga Haja Zaitun tadi saya dengar tadi suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat berbesar hati dapat diberikan peluang untuk sama-sama kita share ataupun kongsikan ilmu yang saya sudah mempelajari, ya,
semenjak saya di Madrasah Al-Junid sewaktu saya di Singapura, sehinggalah saya berjaya menamatkan pengajian di Universiti Yarmouk. Alhamdulillah, sewaktu saya berada di Singapura, bila ketika saya Perayu 2, Perayu 2 ni kalau nak katakan bahasa yang senang nak difahami, kiranya sebelum kita nak pergi ke universiti lah, diploma, iaitu di Madrasah Al-Junid. Di Madrasah Al-Junid, setiap daripada pelajar-pelajar mesti nak habiskan khatam satu Al-Quran tu, seluruh Al-Quran 30 juzuk bersama dengan ustaz ataupun ustazah yang terpilih lah, untuk habiskan ataupun untuk mendapatkan sanad Al-Quranul Karim mengikut riwayat Hafiz an Asim, Tariq Asy-Syatibi ataupun jalur Asy-Syatibiyah. Kemudian saya lanjutkan pelajaran saya di Universiti Yarmouk di Jordan. Saya mengambil bidang fiqh ataupun fiqh dan usul fiqh selama 4 tahun, dan sewaktu saya berada di Irbid, saya seringkali juga pergi ke Amman untuk bertalaki juga, untuk mengambil sanad daripada syekh di sana. Jika anda kenal, mungkin syekhnya juga terkenal lah, dan juga disegani oleh penduduk Jordan dan juga orang kata orang-orang ASEAN lah. Jadi memang terkenal, namanya Syekh Taufiq Damrah. Syekh Taufiq Damrah. Jadi mungkin ada yang pernah dengar. Jadi memang tidak mudah untuk dapat bertalaki dengan beliau. Jadi saya kiranya merupakan kumpulan yang pertama daripada Singapura lah, Singapura, untuk dapat bertalaki dengan beliau. Tapi sebelum itu sudah ada juga Malaysia, daripada pelajar-pelajar Malaysia pun sudah bertalaki. Cuma mungkin kumpulan Singapura, kami yang pertamalah dapat berhubung bersama dengan syekh di sana, alhamdulillah. Maka di sana ada juga saya dapat sanad yang sama seperti yang saya belajar di Singapura. Kemudian ada juga ikuti yang lain juga, seperti kalau biasa Hafiz an Asim, tapi selain daripada itu juga saya ada dapat Syu'bah an Asim, kemudian juga ada Hafiz an Asim tapi jalurnya lain. Jalurnya Raudatul Mu'addal, ataupun lebih dikenali sebagai yang biasa kalau baca Mad Jaiz Mufasilnya 2 harakat, ataupun qiraat Jazari, Imam, kalau saya tak silap, Imam Al-Jazari. Kemudian saya juga berkesempatan untuk habiskan juga sanad bersama dengan Syekh Taufiq Damrah untuk qiraat Qalun an Warash. Jadi alhamdulillah, saya kira apa sahaja ilmu-ilmu yang telah saya raih di Singapura, di Jordan, insya-Allah saya cubalah untuk sedaya upaya untuk saya kongsikan pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang mungkin syekh-syekh ataupun para masyaikh telah pun sampaikan ataupun curahkan ilmu mereka kepada kita, insya-Allah. Jadi ini juga merupakan amanah kan, amanah untuk sama-sama kita manfaatkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi saya segan juga sebenarnya sebab saya ni dari Singapura, jadi saya tak dapat nak omong Indon sangat. Indonnya saya sudah lama tidak omong. Jadi mungkin kalau ada yang enggak bisa faham atau ngerti apa yang saya omong ini, bisa di chat, bisa diletak di chat, supaya dapat diubah cara pelaksanaan ataupun gaya bahasa yang saya gunakan ini. Tapi mudah-mudahan boleh difahami lah. Dan mudah-mudahan boleh, insya-Allah. Boleh saya dapatkan ataupun boleh tak siapa-siapa di sini yang daripada Indonesia angkat tangan, tapi angkat tangan menggunakan virtual, raise hand menggunakan virtual. Tahu tak macam mana nak gunakan virtual? Ada 4 partisipan ni yang dah raise hand menggunakan virtual, dan yang saya nampak ada Puan Ria, ada Puan Rona, Puan Ucis, Puan Kamila, Puan Mira,
Sudah ada 7 Puan Deni Cahyawati. Alhamdulillah. Seterusnya ada juga Tuan Widi Ananda. Masya-Allah. Jadi mungkin ramai juga ramai juga 8. Dan mungkin ada yang daripada Indon juga, cuma tidak sempat untuk raise hand-nya lah. So tak sempat, tak berkesempatan untuk raise hand. Mungkin ada dalam sebab saya diberitahu paling ramai yang ikut serta daripada Indonesia. Betul ya Ustaz? Ya, Yang betul paling Ustaz. ramai. Ya, Jadi Ustaz. mudah-mudahan Alhamdulillah. jika ada di antara kalian yang mungkin nak on kameranya, nak sama-sama bersama saya, dipersilakan, tapi tidak ada paksaan, ya. Sebab apa? Sebab kalau Al-Quran ni dia sebaiknya kita dapat lihat secara one to one, dapat tengok ataupun tonton dari segi bacaannya, dari kalau mute, boleh nampak dia tak keluar mulutnya. suara Kalau mute tak keluar suara. Siapa itu di sana? Unmute. Okey. Jadi saya pun dah terlupa dah apa saya sedang omong tadi. Di mana saya tadi Ustaz? Hai Ustaz. Al-Quran itu nampak apa tadi? Ustaz Afwan. Al-Quran apa? Tengok. Harus mulut nampak, mulut harus nampak Ustaz Hanan. Mulutnya betul. Mulutnya harus nampak. Face. Jadi saya boleh perasan lah sama ada dia ada silap di mana. Itu lebih baik lah, itu lebih baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada sesiapa yang sudah pun buka kameranya, kameranya. Ada di sini Encik Zul Hafsyam Seman. Daripada mana tu? Dari Singapura atau daripada Indon? Dari Indon. Boleh unmute. Singapura, masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Jadi boleh saya dapatkan daripada Singapura tak sekarang? Singapura berapa ramai ni? Yang tadi yang daripada Indonesia tu boleh turun tangan pula. Boleh turun tangan daripada Indonesia dah boleh turun tangannya. Okey, ada Encik Muhammad Ashraf, ada Puan Yusmah, Encik Muhammad Iqbal. Masya-Allah, ni first time saya buat program ada international juga Tak adalah international sangat tapi ASEAN jugalah. Kira ada daripada Indonesia, ada daripada Singapura, Malaysia semualah. Alhamdulillah ramai juga. Ramai juga yang sekarang dah angkat tangan, dah 21 ni. Alhamdulillah. Mungkin ada yang saya kenal ada yang saya kenal, mungkin makcik saya terima kasihlah kerana sokong program ini, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Di sini pun saya ada kenal juga Akmar Akmar memang selalu ikuti saya juga. Okey, jadi sekarang daripada Malaysia pula, boleh saya tengok daripada Malaysia? Ada tak di sini? Malaysia. Boleh angkat tangan ataupun tidak ada? Yang mana yang sudah angkat tangan tadi boleh turun tangan ya. Puan Siti Naziha daripada Malaysia ya. Puan Siti Naziha. Ya, from Malaysia, Kota Baru, Kelantan. Kota Baru, Kelantan. Insya-Allah. Okey, Puan Zaitun pun dari Malaysia, kan? Tidak Ustaz, saya dari Singapura. Singapura Ya. Okey, alhamdulillah. Siapa lagi ni saya nak panggil ni? Ramai yang tak on kamera kan, jadi susah sikit saya nak panggil. Okey, sekejap Okey, tak apa. Saya just Encik Muhammad Hairul dari mana? Encik Muhammad Hairul. Encik Muhammad Hairul yang rambut agak panjang. Ya, itu dia. Dari Singapura. Singapura, masya-Allah, masya-Allah. Jadi saya minum air sekejap. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih juga yang berada di yang lain juga, negara yang lain. Mungkin ada di Jerman, mungkin ada di Sudan dan sebagainya yang mungkin saya terlepas pandang. Minta maaf kalau saya tak sebut nama negaranya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada
ataupun ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke rancangan ataupun program gratis ini. Itu dia. Itu Quran Corner bersama saya Ustaz Hanan. InsyaAllah selama 3 bulan 3 bulan kita trial dululah orang kata kita cuba-cuba dulu, cuba-cuba. Kalau ada respon yang baik mungkin boleh diteruskan ya. Jadi insya-Allah setiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nanti insya-Allah Ustaz Rizki, mungkin Ustaz Rizki ada nak cakap something tak tentang minggu keempat atau belum lagi? Ya, Ustaz. Ada rancangan untuk program untuk bernama minggu keempat tuh tadabur, Ustaz, tentang surah-surah Quran, tapi tadabur kita. Tentang tadabur. Itu nanti Ustaz Rizki akan berikan maklumatnya lebih lanjut lah. Tentang itu insya-Allah. Jadi anda boleh ikuti Instagram dan juga Facebook Kokombi SGI. Kalau bahasa Singapura SGI. Kalau bahasa Indon saya enggak tahu apa Kokombi apa SJA. SGI, Ustaz. Bagaimana? SGI. Ini kalau Indon ya. Kalau Singapura mereka enggak faham jika cakap SJI. Kita punya SGI. Itu dia. Jadi Kokombi SGI bagi Singapura, boleh follow di Instagram ataupun di Facebook dan YouTube. YouTube banyaklah segmen-segmen menarik dan mereka ni masya-Allah lah, mereka dapat menghasilkan video-video yang sangat bermanfaat daripada Habib Ali, daripada Habib macam-macam habaib masya-Allah, dan daripada asatidzah bukan sahaja di Indonesia tapi juga ada yang dari Singapura, Malaysia dan sebagainya. Jadi insya-Allah tanpa kita membawa masa, saya nak terus masuk kepada program kita pada hari ini insya-Allah, iaitu kita akan fokus kepada tajwid dan juga tahsin al-Quran. Jadi kalau anda tak pernah dengar apa itu tahsin, tahsin tu dia merujuk kepada perkataan bahasa Arab lah, perkataan bahasa Arab di mana ianya membawa maksud memperhalusi ataupun kita cuba untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi kita punya style kita, insya-Allah kita akan baca terlebih dahulu, bukan baca, kita akan sama-sama pelajari ilmu tajwid, pelajari ilmu tajwid terlebih dahulu. Kemudian kita akan mungkin demi contoh-contoh yang ada, saya akan berikan peluang kepada peserta untuk baca kan, untuk baca. Kemudian hari ini saya cuba untuk masuk pada surah Al-Fatihah lah, kerana surah Al-Fatihah ni merupakan surah yang hari-hari kita baca, yang hari-hari kalau kita baca tapi mungkin kalau kita tak perasan ada kesilapan, itu kita mesti nak kena perbaiki. Kita harus perbaiki kerana jika kita tidak berusaha untuk perbaiki, maka di situ ada cacat celanya dalam solat kita. Tapi kalau kita dalam usaha untuk memperbaiki, dalam usaha tapi masih ada kesalahan, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Kerana kita dalam proses belajar. Tapi kalau kita tidak mahu belajar terus, dah besar pula. Kalau dah meningkat, usia dah meningkat pun masih belum nak pertingkatkan surah Al-Fatihah, maka di situ akan ada apa orang kata, apa tu, dia boleh efek ataupun boleh menjejaskan solat. Minta maaf ya. Okey, jadi insya-Allah tanpa kita membuang masa, kita akan mulakan program kita pada hari ini. Saya akan share slides-nya dan mungkin you all sudah dapat e-booknya ya. Betul, Ustaz Rizki? Betul, Ustaz, sudah share di grup kita. Okey. Jadi yang e-book tu itu untuk rujukan antum, Mungkin yang saya akan share kepada kalian ialah slides daripada saya sendiri.
Slide daripada saya sini, mungkin kalau you all nak dapatkan dari slides-nya itu, boleh minta kepada Ustaz Rizky ataupun boleh DM Bagaimana Ustaz? Nah, tafadhol Ustaz. Apabila ada peserta yang belum dapat, kita boleh bagi. Okey, insya-Allah. Apakah mereka sudah dapat saya punya slides? Ya, saya maklumatkan terlebih dahulu Ustaz. Okey. Ya. Okey, insya-Allah, insya-Allah. Baik. Okey, jadi saya akan share sekarang ini. Okey. Boleh kelihatan apa enggak? Nampak Ustaz. Nampak ya? Ustaz. Nampak. Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita nak mulakan dulu dengan apa itu tajwid dulu. Kerana kita punya topik kita pun mengenai tajwid, ilmu tajwid dan juga mengenai tahsin kan. Jadi ilmu tajwid ni dia sangat berkait rapat dengan Al-Quran. Jika kita ingin membaca Al-Quran, maka perkara yang mesti nak kena kita kuasai, perlu dikuasain. Itu dia. Adalah tajwid kita. Tajwid kita. Jadi kalau kita nak baca Quran, baca Quran tapi kita tak pernah nak mendalami ilmu tajwid, maka bacaan kita sudah semestinya ada kesalahan. Sudah semestinya ada kesalahan. Jadi memang tidak mungkin ataupun mustahil seseorang itu hanya dengarkan bacaan Al-Quran di YouTube, dengarkan bacaan dari ibu ayah, kemudian dia praktikkan dalam bacaan solat. Mustahil dia dapat baca dengan baik. Mustahil tanpa mempelajari ilmu tajwid. Kita boleh sahaja tiru bacaan ibu, tiru bacaan ayah, tiru bacaan qari yang kita minati, tetapi tidak mungkin kita dapat menguasai tajwid ataupun bacaan yang baik melainkan kita mempelajari ilmu tajwid. Jadi inilah ilmu yang Allah SWT telah menjanjikan sebaik-baik ilmu, ilmu Al-Quran kan, itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk juga ilmu tajwid, termasuk juga ilmu qiraat, ilmu apa lagi? Ilmu ulumul Quran dan sebagainya. Jadi apa-apa sahaja berkenaan dengan Al-Quran itu adalah yang sebaik-baik ilmu. Jadi jangan kita jangan kita rasa bahawa Al-Quran ini ilmu yang kiranya tidak begitu penting. Bukan. Ilmu Al-Quran inilah yang akan menolong kita untuk supaya kita terselamat daripada api neraka, supaya kita terselamat daripada azab kubur, daripada azab api neraka. Kerana ianya Al-Quran akan menjadi penyelamat ataupun akan menjadi syafaat kepada para pembaca Al-Quranul Karim. Jadi di sini saya ingin mulakan tajwid dari segi bahasa apa? Dari segi bahasa ianya adalah at-tahsin. Nampak? Jadi sebenarnya tajwid dengan tahsin ni dia ada kena mengena dari segi bahasa. Dari segi bahasa tu tajwid dengan tahsin tu maknanya sama. Iaitu kita memperbaiki, kita memperhalusi pembaikan dan sebagainya. Namun dari sudut istilah, para ulama qurra, para ulama yang ahli dalam bidang Quran, mereka istilahkan sebagai suatu ilmu yang dengannya diketahui cara sebenar menyebut huruf-huruf Arab. Iaitu dengan mengetahui makhraj, tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf yang asal dan mendatang beserta hukum-hukum yang terlibat dengan huruf-huruf tersebut. Jadi yang pertama kita lihat ilmu yang dengannya diketahui cara sebenar menyebut huruf-huruf Arab, iaitu huruf-huruf hijaiyah, hamzah,
Ba-nya, ta, sa, jim, ha, kha. Kita dapat kuasai huruf hijaiyah. Kita tahu mana tempat keluarnya, makhraj huruf, tempat keluar huruf, mana sifat-sifat huruf, iaitu yang mencantikkan lagi bacaan kita, iaitu sifat-sifat huruf. Kemudian kita pun ada sifat-sifat huruf yang asal, sifat-sifat huruf yang mendatang. Apakah sifat-sifat huruf asal, apakah sifat-sifat huruf yang mendatang? Itu nanti insya-Allah kita akan kongsikan kepada anda. Ini ianya berada di slides yang akan datang insya-Allah, ya. Kemudian hukum-hukum yang terlibat dengan huruf-huruf tersebut. Contohnya apabila nun mati bertemu dengan hamzah, hukumnya apa? Sama ada baca dengan jelas ataupun bacanya bacanya disamar-samarkan ataupun bacaannya dimasukkan atau bacaannya ditukarkan kepada huruf mim dan sebagainya. Maka ini perlu kepada pembelajaran ilmu tajwid, dan kita perlu kepada juga bukan sahaja teori tapi juga dari segi praktikalnya. Ada yang mungkin dari segi teori mereka dapat kuasai dengan baik. Dari segi teori mereka mungkin dapat markahnya penuh. Markah penuh. Tahu semua hukum-hukum. Tapi tidak semestinya mereka dapat baca dengan baik. Bagaimana kita dapat baca dengan baik? Ialah dengan cara kita berguru. Kita berguru dengan asatidzah yang bertauliah. Mungkin kalau yang ada di Indonesia, mungkin qari'nya ramai. Qari'nya ramai kan? Contoh yang saya minati, saya dah lupa lah namanya. Ustaz yang pernah jadi Johan jugalah, tilawah antarabangsa. Pada saya tak silap saya 2013. 2013. Jadi siapa yang ingat boleh ingatkan saya. Ustaz Das Rizal. Itu dia. Ustaz Das Rizal. Kenal tak siapa daripada Indonesia? Rizal. Das Rizal. Itu memang baik bacaannya. Okey. Dan mungkin kalau daripada Malaysia pun ramai. Kalau yang muslimah yang sekarang yang muda kan, yang muda mungkin anda boleh mengikuti Farhatul Fairuzah, ya. Farhatul Fairuzah, atau mungkin yang sudah legend, iaitu saya pun lupa namanya, mungkin ramai sangat sekarang kat sini, saya pun nervous kan, jadi lupa pula nama-nama semua yang saya ingat. Okey, itu mungkin anda boleh ikuti, ataupun kalau ustaznya di Malaysia pun ramai, Ustaz Hussein namanya. Ustaz Hussein. Saya tak ingat Hussein nama ayahnya ataupun Hussein namanya. Kemudian ada Ustaz Amir Rahman Abbas, Ustaz ramailah, Ustaz ramai. Saya lupa sekarang. Sekarang saya lupa. Tiba-tiba saya lupa nama-nama mereka. Insya-Allah. Kemudian kalau di Singapura, mungkin kita kalau kenal Ustaz Sadid, Ustaz Muhammad Sadid, dia pun beliau selalu juga mewakili Singapura, ataupun Ustaz Nur Muhammad, pun sama juga. Jadi inilah tokoh-tokoh yang memang ahlinya, yang memang ahli dalam bidang Al-Quran, yang boleh kita contohi, yang boleh kita apabila kita nak perbaiki bacaan, boleh tonton video-video yang mereka bacakan, ataupun yang ada lah. Anda just picit type kan ustaz apa, Singapura ke, ustaz ini Indonesia ke, anda boleh dapati di YouTube dan di mana-mana platform, insya-Allah, ya. Jadi jadi ini tentang tajwid dari sudut istilah. Sama ada izhar ke, idghamnya ke, ikhfa syafawinya ke, yang mana yang panjangnya 2 harakat, yang panjangnya lebih daripada 2 harakat. Ini semua kita tidak akan tahu melainkan kalau kita pelajari ilmu tajwid ini. Okey. Seterusnya
ialah tentang perbahasan utama ilmu tajwid. Apakah perbahasan utama yang perlu kita pelajari? Apabila kita baru nak mula jinak-jinak dengan ilmu tajwid ini. Yang pertamanya ialah makhraj huruf. Makhraj huruf. Okey, kemudian yang kedua ialah sifat-sifat asal bagi setiap huruf. Cumanya sifat-sifat ini agak sukar sedikit. Agak sukar sedikit untuk peringkat beginner ataupun untuk peringkat yang baru sahaja nak belajar Al-Quran. Kerana sifat-sifat huruf ni dia ada banyak. Dia ada banyak dia punya cabang-cabangnya, dan dia ada sifat yang berlawanan, dia ada sifat yang tidak berlawanan. Maka saya kira nota e-book yang anda dapatkan daripada Ustaz Rizki tu, itu saya rasa itu yang terbaik untuk beginner. Terbaik untuk yang baru mula nak mendalami Al-Quran. Okey, itu saya kira terdapat makhraj huruf tetapi tidak ada sifat huruf dalam buku e-book itu. Sebab saya rasa bukan apa saya mau katakan, company Fatihah kan, kira yang e-book tu daripada Fatihah punya organisation mereka mengambil kira tahap-tahap ataupun level pelajar tu sendiri. Jadi mereka tahulah kalau pelajar yang baru sahaja nak mula belajar, maka mereka tak masukkan dulu sifat huruf. Maka yang pentingnya makhraj huruf mesti nak kena tahu. Kemudian sifat-sifat yang mendatang seperti idgham mutamathilain, seperti idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, seperti hukum lam syamsiyah, hukum al-lam al-qamariyah, hukum mim sukun, hukum nun sukun dan tanwin, ini semua dikategorikan sifat-sifat mendatang. Dan juga hukum-hukum mat. Hukum mat tu makna yang panjang. Yang panjangnya sama ada 2 harakat ataupun lebih daripada dua harakat. Ya. Itu adalah mengenai perbahasan utama ilmu at-tajwid. Ya. Sampai di sini ada apa-apa soalan yang ingin anda ajukan ataupun mungkin ada yang tidak berapa faham mengenai apa yang saya sampaikan? Bagaimana? Apakah ada soalan setakat ini? Tidak ada? Enggak bisa. Ini sudah ada 88 peserta di sini. Tak termasuk saya dan tak termasuk Ustaz Rizki, 86. Tapi tak termasuk Ustaz Rizki punya akaun yang lain juga, ada banyak akaun Ustaz Rizki ni di sini. 85. 85 ni. Tak ada soalan. Mungkin saya kena pok nama istilah Singapura, pok nama tu apa? Pok nama tu kita kena sebut nama peserta. Baru mereka akan nyaut. Itu dia. Tapi saya tak nampak nama-namanya di sini. Boleh Ustaz Rizki pilihkan tak yang mana yang ada bersama dengan kita ni? Nah, Ustaz. Yang mungkin yang guna songkok. Guna yang ada songkok itu. Nampak tak? Saya enggak kelihatan namanya sekarang ini sebab saya sedang share screen. Nah, Ustaz. Afwan. Gunakan songkok ya. Iya. Ataupun kalau yang itu sekarang dah tak pakai songkok dia. Nah. Zulhafsam. From Singapore. Okey. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Ada Masya Allah. Wah, tiba-tiba buka songkok ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang ni kita masuk kepada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okey, kesalahan yang biasa dilakukan dalam kita membaca Al-Quran. Okay, yang pertama ialah kesalahan ataupun al-lahnul jali. Al-lahnul jali. Jadi al-lahnul jali ni ialah kesalahan pada sebutan yang menyebabkan perubahan makna
atau tata bahasa Arab. Jadi kesalahan ini dia merosakkan makna ataupun merosakkan dari segi grammar. Bahasa orang putihnya grammar. Tata bahasa Arab kira grammar lah. Iaitu contoh macam kalau saya kata I love you, tapi saya cakap I loves you. Ada S di I loves. Jadi salah lah kat situ kan. Itu contoh tata bahasa Arab yang mana kalau kita baca silap yang besar ni. Jadi Al-Lahnul Jali namanya. Bahasa Arabnya Al-Lahnul Jali. Jadi contohnya seperti kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini kita lihat barisnya itu barisnya an'amtu kan dalam contoh ni. Dalam contoh dalam yang slide saya berikan ni an'amtu. Jadi sepatutnya an'amta. Dia sangat memberi kecacatan lah. Dia ada cacat celanya kalau kita salah sebut dari segi dia punya syakl ataupun barisnya. Jadi kalau kita baca an'amtu, maka dia barisnya baris depan. Dan maknanya pun lari. An'amta tu yang telah engkau berikan kami nikmat. An'amta yang telah engkau berikan kami nikmat. Iaitu kau ni siapa engkau? Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita tukar kepada an'amtu yang telah aku berikan nikmat. Siapa kita mau berikan nikmat? Siapa kita? Wal'iyadzu billah. Maka ini sangat kesalahan yang sangat besar yang bukan hanya merosakkan makna sahaja, tapi boleh merosakkan keimanan kita juga kalau kita tahu. Kalau kita tahu maknanya. Kalau kita tahu maknanya. Tapi kalau kita tak tahu maknanya, maka dimaafkan. Kalau kita tak tahu maknanya, dimaafkan. Cuma kita perlu perbaiki dan perlu berguru. Contoh yang lain, bila kita baca fakaththarakum. Fakaththarakum. Di sini dibaca sepatutnya huruf tha. Huruf apa? Huruf tha. Tetapi kalau kita baca dengan huruf sin, fakassarakum. Fakassa. Dia mungkin mempermudah-mudahkan atau mungkin kalau bahasa Indon bagaimana? Mempermudah-mudahkan, boleh faham kan? Ya, betul, boleh faham. Boleh faham mempermudah-mudahkan sehingga tidak menggunakan huruf ta pada tempatnya. Tidak menyebut huruf ta pada tempat yang asal, pada tempat yang betul. Iaitu mesti nak kena keluarkan sedikit yang hujung lidah, mesti dikeluarkan sedikit. Baru betul. Fakatha. Dan bukan fakassa. Apabila kita baca fakassa, maknanya lari. Apabila fakaththara, dia memberi maksud dia semakin banyak. Semakin banyak jika saya tak silap lah. Kalau saya silap, Ustaz Rizki perlu betulkan saya. Betul tak Ustaz? Betul, fakassarakum Ustaz. Ya. Tapi kalau kita tak fakassarakum, dia akan jadi kalau saya tak silap lah ya, macam seperti patah ya, ataupun bagaimana Ustaz Rizki? Ustaz Rizki tahu? Maksur patah Ustaz. Patah kan? Patah. Jadi dia lari maknanya. Daripada banyak kepada patah. Jadi ia sangat lari dari segi makna. Ini pun daripada kesalahan yang nyata, iaitu lahnul jali. Ya. Contoh yang lain, kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak ada orang yang tak tahu, semua orang mesti tahu baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baris bawah, Bismillahi, bukan Bismillahu, dan bukan Ar-Rahmana, Ar-Rahmani. Jadi di sini kita perlu hati-hati. Jangan kita suka-suka hati tukar-tukar. Iya, betul. Apa hotel pertama kita ke sana tuh? Siapa di sana? Mungkin boleh di-mute-kan dulu bagi siapa yang baru masuk. Singapura juga. Sekolah di Yordan. Iya, Singapura. Mungkin bagi siapa yang baru masuk ya, saya harap boleh mute-kan ya, mute-kan. Mungkin Ustaz Rizki boleh mute-kan juga, insya-Allah. Bahasa Melayu lah, di Singapura. Dia belum ngaji, dia mesti perkenalan dulu. Perkenalan, betul.
Okey, seterusnya. Asa. Banyak. Asa. Okey, asa kadang-kala kita baca asa. Dalam Al-Quran terdapat kedua-duanya. Coba dipanasin. Dapat. Okey, sekejap saya perlu untuk saya perlu apa tu? Mutekan dulu yang mana tak mute. Okey, saya sudah mutekan. Haji Budi Haji Budi mungkin boleh mutekan. Sebab sabar boleh dengar suaranya. Okey, asa asa dalam Al-Quran ada. Asa dalam Al-Quran pun ada. Okey? Jadi asa ni membawa maksud apa? Moga-moga. Asa ni moga-moga. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita sebut asa, jadi tongkat. Bukan tongkat Ali ya. Bukan. Tongkat. Tongkat biasa. Ya. Kalau kita baca silap, dia akan tukar makna. Walaupun makhraj huruf sin dan makhraj huruf sad ni dekat. Sangat dekat, memang sama. Bukan dekat pun, sama makhraj dia. Makhraj sin dan sad sama. Apa yang membezakan sin dan sad ni? Mungkin Ustaz Rizki mau participate. Ustaz. Saya ni mau ngomong Indon tapi enggak tahu. Ya. Mungkin Ustaz Rizki dah. Mungkin ramai segan silu ya. Masih lagi minggu pertama ya. Tak apa, tak mengapa. Ya. Apakah mungkin sebabnya sin dan sad ni dia kan sama makhraj, tapi kenapa boleh bisa lain sebutan? Suara dari suara angin. Suara angin. Tebal. Okey, siapa tu yang kata tebal? So tebal. Ya, betul. Kerana ia berbeza dari segi sifatul huruf. Dari segi sifat huruf ianya berbeza. Jadi di situ disitulah perlunya untuk kita bukan hanya pelajari makhraj huruf tapi juga sifatul huruf. Cuma saya ingin beritahu jugalah, sifatul huruf dia tidak semudah yang kita sangkakan. Tidak semudah yang kita sangkakan. Jadi mungkin sifat huruf kita boleh mendalami selepas daripada 3 bulan ni. Kalau responnya baik, kita boleh sambung lagi. Baru kita pelajari sifat huruf yang asal. Ya, kerana ia mungkin ada sedikit susah sedikit lah. Jadi saya takut you all baru join, tiba-tiba dah tak join lagi. Hari ini mungkin 92, minggu depan dah tinggal 37. Jangan semangatnya terus. Orang kata semangat terus. Walaupun topiknya susah, tapi kita semangat. InsyaAllah kita akan mendapatkan keberkatannya. InsyaAllah. Kita mungkin tak nampak keberkatannya mungkin tak nampak, tapi mungkin Allah kurniakan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Yang mungkin kita selama ini kita inginkan, kita impikan, idamkan, tiba-tiba Allah berikan. Disebabkan kita ni banyak berdamping dengan Al-Quran. Banyak sekali kita bermuzakarah, bermurajaah Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi di sini contoh untuk kesalahan yang nyata. Seterusnya, kesalahan yang kedua ialah lahnun khafi ataupun al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi iaitu kesalahan pada sebutan yang mencacatkan kesempurnaan sifat tanpa mengubah bentuk sebutan asal. Apa maksud lahnun khafi ni? Dia kesalahan tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi, yang mana biasanya jika imam ada silap dalam lahan khafi, yang hanya dapat mengesan
ialah mereka yang berilmu dalam ilmu tajwid. Yang hanya dapat mengesan kesalahan tersebut bukan daripada golongan orang-orang awam, tetapi dari orang-orang yang mungkin sudah pakar dalam ilmu, memang pakar dalam ilmu tajwid. Mereka akan perasan, bukankah ini perlu kepada 4 atau 5 harakat? Yang dibaca 2 harakat, sepatutnya ini 4 atau 5 harakat. Mungkin ada yang dari segi sifatul huruf, contoh bacaannya rakhawah, sepatutnya rakhawah, tetapi dibaca dibaca Allahumma salli ala Muhammad syiddah. Ini sudah semestinya kalian pun terpinga-pinga, apa itu rakhawah? Apa ustaz cakap ini? Apa ustaz bicara? Rakhawah lah apa? Baru minggu pertama dah susah pula. Itu yang saya kata, sifat huruf ni susah sikit, susah sedikit. Rakhawah ni maksudnya apa? Suaranya terlepas. Suaranya terlepas. Contoh, saya berikan contoh. Rakhawah seperti huruf zal. Ketika dimatikan huruf zal, ramai di antara kita membaca huruf zal macam qalqalah. Seperti qalqalah. Contoh. Contoh. Mana satu yang betul? Nombor 1. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Yang kedua, إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ. Mana satu yang benar? Yang pertama yang benar. Wah, Masya Allah. Bagus. Jadi itulah yang dinamakan sifat-sifat huruf yang asal. Yang mana kita ianya akan mencantikkan bacaan kita. Ia akan mencantikkan lagi bacaan kita. Makhraj kita kalau dah betul bagus. Tapi ia akan lagi cantik, lagi elok, lagi kemas apabila kita menjaga setiap daripada sifatul huruf juga. Jadi yang pertama tadi iz, jadi bacaannya jangan baca iz taqu. Kenapa tak dibaca iz taqu? Makhrajnya benar, makhrajnya betul. Tapi dari segi dia punya apa? Dari segi dia punya sifatul huruf, dia syiddah. Kalau syiddah tu maknanya suaranya tertahan. Suaranya tertahan. Jadi iz taqu itu pun silap. Dia sama ada mereka akan baca dengan qalqalah, iz silap, ataupun mereka baca dengan syiddah, iz taqu. Jadi tidak ada kelambatan dari segi suaranya. Mesti ada sedikit lambat sikit. Nak kena ada drag sikit. Bahasa orang putihnya. Mesti di drag, ada drag sikit. Jadi iz taqu. Di situlah contoh yang boleh saya berikan. Mungkin you all boleh lebih faham dah kalau saya ada berikan contoh. Kan? Okey. Di sini kita lihat kesalahan pada sebutan yang mencacatkan. Sekarang dah pukul berapa, Ustaz Rizki? Lahnul khali. Bukan, jamnya sudah pukul berapa? Di sini sudah jam 8, Ustaz. 8 ya? 8 waktu. Tapi kalau di Singapura 9. 9, Masya Allah. Masya Allah. Saya ingin saya ingin beritahu dulu kepada anda untuk hari ini punya sesi. Mungkin kita dipercepatkan sedikit, maksudnya kita akan habis lebih awal, mungkin 9.30, 9.40. Sebab apa? Sebab saya ni saya nak hantar saya punya teman saya lah, ataupun saya punya saudara saya ingin berlayar ke Mesir pada hari ini. InsyaAllah. Ingin berangkat ke Mesir. Jadi mungkin kalau saya lambat nanti sudah lewat sedikit. Mungkin insya-Allah hari ini sajalah. Mungkin pada minggu-minggu depan saya boleh habiskan lebih lewat lagi. Amin, Ya? insya-Allah. Insya-Allah, amin. Doakan semoga dipermudahkan urusan insya-Allah. Amin. Okey. Jadi
Di sini kesalahan pada sebutan yang mencacatkan kesempurnaan sifatnya tanpa mengubah bentuk sebutan asal. Ianya tidak mengubah bentuk sebutan asal. Contohnya huruf sadnya betul. Sa, betul. Contoh makhraj hurufnya baik, bagus. Cuma di sini contohnya ialah dia dibaca tanpa mat yang mencukupi. Pada huruf waw, pada su'al azab, su'al azab. Di sini kalau kita baca su'al azab, bisa apa enggak bisa? Bisa apa enggak? Iya, bisa dong. Iya. Bisa tu bisa, tetapi terdapat kesalahan yang tersembunyi di situ. Cumanya jangan kita baca satu harakat tu silap. Jangan baca pendek sangat. Su'al azab itu sudah buang itu huruf waw, silap. Jangan dibuangin. Betul. Bisa enggak saya omong gitu? Jangan Betul. dibuangin. Jangan dibuang, Ustaz. Jangan dibuang Saya ni semua saya mau tambah. Saya ingat semua imbuhannya sudah silap ya. Okey. Okey. Jadi su-nya ada waw. Jadi jangan diabaikan waw tu. Jangan baca su'al azab, itu jadi lahan jali. Itu jadi kesalahan yang nyata. Tapi kalau kita baca su'al azab dengan dua harakat, maka ia jadi kesalahan yang tersembunyi. Kerana sepatutnya kita mesti baca 4 atau 5 harakat. Macam contoh waladdallin waladdallin. Amin. Bacaannya berapa yang sebetulnya? Sememangnya berapa? Sememangnya 6. Sememangnya 6 harakat. Tetapi kalau kita baca waladdallin, boleh ke tak boleh? Bisa apa enggak? Jawapannya tidak membatalkan solat. Ya. Tidak membatalkan solat selagi mana ia lahan khafi. Tidak membatalkan solat dan ianya hanya akan jadi aib, akan jadi cacat bagi mereka yang sudah tahu, sudah belajar tetapi memperlekeh-lekehkan ataupun mempermudah-mudahkan. Sesuatu aib bagi imam jika imam itu tidak memelihara tajwidnya. Oleh kerana itu, apabila menjadi imam di suatu masjid, di sebuah masjid, di surau ke di mana-mana, harusnya yang dipilih itu bagus suaranya, bagus tajwidnya, bagus yang disukai para jemaahnya. Betul enggak? Jika yang baca Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana itu? Ya, semua sudah mufaraqah, keluar daripada jemaah. Jadi ini mafhum lah ya. Kita nak jadi imam, jangan kita pilih yang sembarang-sembarang lah. Ataupun bahasa Indonesianya apa orang kata? Jangan pilih sembrono ya. Sembarangan. Sembrono. Iya, itu dia. Mesti ada kepakaran dalam ilmu tajwidnya, suaranya, fasahahnya, ya. Mungkin kalau ada yang lebih baik, lagunya pun ada lagu yang didengari pun sedap dan sebagainya. Ya. Jangan hanya sama aja. Semua sama. Suaranya daripada awal hingga ke akhir, suaranya tidak orang kata tidak memberikan semangat kepada jemaah itu. Okey. Jadi di sini bacaannya perlu 4 atau 5. Kenapa? Sebab ianya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib apa orang kata? Mad wajib muttasil, iaitu apabila huruf mad bertemu dengan hamzah. Waw di sini huruf mad. Bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Maka dibaca 4 atau 5 harakat. Ini saya tak nak omong panjang lebar sebab kita belum lagi belajar lagi tajwidnya kan. Takut ada yang enggak faham, enggak ngerti. Takut pula saya ini. Okey. Kemudian contoh yang lain, anfusakum.
anfusakum, dibaca tanpa dengung pada nun sukun. Di sini apabila kita lihat nun mati apabila bertemu dengan fa, maka bacaannya perlu diikhfakan. Perlu diikhfakan, disamar-samarkan. Itu dan juga didengungkan juga. Dan apabila kita cakap tentang ikhfa ni dia bukan senang-senang, bukan mudah. Ia perlu lihat kepada hurufnya. Hurufnya huruf yang tebal ke huruf yang tipis? Hurufnya huruf isti'la apa istifal? Nampak? Isti'la ni apaan? Aduh, kan? Isti'la apaan? Istifal apaan? Ini semua sifatul huruf. Ini memang susah sedikit, tapi bagi mereka yang sudah belajar, alhamdulillah, mungkin ini suatu murajaah ataupun ulang kaji bagi kalian. Jadi di sini huruf fa ni tipis, jadi dengungnya itu tipis. Anfusakum, anfusakum. Cuma kalau kita tidak meraihkan hukum ikhfa di situ, kita baca dengan anfusakum, maka di situ terdapat kesalahan yang tersembunyi, iaitu kita telah pun menukarkan hukum ikhfa ke hukum izhar. Hukum izhar, bacaan nunnya tu jelas, anfusakum. Tapi kita perlu untuk sebenarnya untuk samar-samarkan, tak boleh baca an, kita baca anfusakum. Ini semua perlu kepada praktik, kemudian kita perlu mendalami ilmu tajwid, insya-Allah, ya. Maka hendaklah bacaan Al-Quran secara talaqi dan musyafah. Talaqi itu maknanya berguru dengan guru yang bertauliah, dan musyafah tu one to one. One to one kita dengar. Apa tu, dari segi boleh nampak, boleh kelihatan jelas mukanya, bagaimana bacaannya dan sebagainya. Hendaklah bacaan Al-Quran selamat dari dua jenis kesalahan ini. Bukan hanya selamat dari lahan jali sahaja, tetapi juga selamat dari lahan khafi. Selamat juga dari lahan khafi. Okey, jadi ini tentang kesalahan-kesalahan. Okey, kemudian sekarang mungkin ada di antara kita tertanya-tanya, apa hukum kita berpegang dengan tajwid? Ada beza antara hukum berpegang dengan tajwid dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Okey, Ustaz Rizki, apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Ini Ustaz, masya-Allah, fardu kifayah. Masya-Allah. Ustaz Rizki ni sebenarnya bukan calang-calang, ya. Ustaz Rizki ni dia sedang mengambil degree ataupun sudah habis, Ustaz? Sudah habis, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah habis kan? Insya-Allah. Jadi sekarang ini karir pertama ya? Nah, Ustaz. Sahih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati Allah selalu, ya. Amin. Kalau saya enggak bisa mengajar, kamu gantian saya. Oh, masya-Allah. Gantiin betul enggak? Gantiin, betul Ustaz. Gantiin aja. Iya betul. Pas. Okey, sebentar. Di sini ada yang on mic-nya, ya. Saya nak kena off mic-nya dulu. Okey, mic-nya sudah di-off. Ya. Sebab kedengaran bunyi agak bising, ya. Jadi, fardu kifayah betul. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Okey, apabila kita nak belajar ilmu tajwid, ianya fardu kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya jika ada di antara kita yang lain yang sudah pun mempelajari ilmu tajwid, maka dosa ke atas kita tu tak ada. Maka kita tak dapat dosa itu. Kerana ada di antara kita yang sudah pun pelajari ilmu tajwid. Tetapi itu bukan bermakna jangan kita salah faham pula. Okey, kalau gitu saya tak nak minggu kedua saya tak nak belajar lagi. Saya sudah pun saya dah tahu kan dia fardu kifayah sahaja, maka tak perlu saya belajar sebab ada yang dah belajar. Di sini kan ada 99 kan. Jadi ada yang kata okey tak apalah, di sini pun ramai. Maka saya dah tahu dia fardu kifayah, saya kasih yang lagi 98 tu belajar, saya tak belajar. Sebab saya tahu saya tak dapat dosa. Salah dia punya cara nak memahami tu. Sebab apa? Sebab walaupun pada awalnya dia fardu kifayah, tetapi apabila kita nak mengaplikasikan dalam solat, mengaplikasikan dalam bacaan kita,
mengaplikasikan, apply, ia akan jadi fardu ain. Fardu ain. Itu setiap individu mesti nak baca dengan betul. Ketika kita apply. Contoh, kalau kita tak belajar ilmu tajwid, kemudian kita nak baca bacaan, kita nak baca Al-Fatihah dalam solat kita. Adakah tak wajib untuk kita baca dengan tajwid? Wajib. Wajib. Wajib baca dengan betul. Wajib baca dengan betul. Jadi dia tidak ada cara yang lain melainkan kita mempelajari ilmu tajwid. Melainkan kita mempelajari ilmu tajwid. Ataupun kalau kita ada belajar kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini nanti ada yang tanya, apa pula ustaz ni? Ya Allah, susah betul. Apa pula malayatim. Jadi maksudnya seperti apa tu? Jika kesempurnaan sesuatu perkara itu memerlukan kepada perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga akan menjadi wajib, turut menjadi wajib. Turut menjadi wajib supaya ia akan jadi sempurna. Faham? Jadi di sini kalau kita tak mempelajari ilmu tajwid, bagaimana kita nak apply dalam solat kita? Bagaimana? Jadi oleh itu kita nak belajar tajwid pun pada akhirnya pun menjadi wajib agar kita dapat baca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid. Itu dia. Alhamdulillah, Ustaz Rizki. Biasa dengar faedah tu ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Okey, kemudian hukum berpegang dengan tajwid. Berpegang dengan tajwid maksudnya apa? Ini dia. Maksudnya kalau kita sebut tentang makhraj huruf, kita mesti menjaga makhraj huruf dan kalau kita mengabaikannya adalah haram. Contoh, kita sudah pun pelajari. Contoh, selepas ini mungkin pada sesi kedua kita pelajari makhraj huruf contoh. Maka selepas dah pelajari, wajib menjaganya. Itu maksud berpegang dengan tajwid. Menjaganya adalah wajib, mengabaikannya adalah haram. Contohnya, kita menukar bunyi ha dalam perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini ramai di antara kita susah nak sebut ra ni. Ha pun susah. Ada yang sebut Ar-Rahman. Tapi sebetulnya kita perlu untuk baca dengan ha yang pedas. Contoh, kita nak makan Maggi Samyang. Maggi Samyang. Indomie yang kita letak sama itu cili padi semua, ya. Kemudian aduh, pedas. Kepedasan aku ni. Kamu ni apa letak banyak-banyak ini? Aduh. Gitu. Jadi bacaannya ada pedas di situ. Ar-Rahman. Jangan baca Ar-Rahman. Ar-Rah di situ di tengah kerongkong. Jadi ini perlu praktis. Perlu praktikkan bacaan kita ini bersama dengan guru. Contoh, kita baca dengan huruf kha ataupun huruf ha. Ar-Rahman silap. Ataupun Ar-Rahman pun silap. Ini akan jadi apa? Daripada kesalahan apa ni kalau silap ni? Kesalahan nyata. Lahan jali. Kerana apa? Menukar huruf adalah kesalahan jali. Menukar huruf kesalahan jali. Ustaz, habis macam mana kalau saya selama ni saya baca Al-Fatihah salah Saya tengah belajar ni, tapi saya salah-salah ni. Macam mana? Saya tak payah solat ke? Macam mana tu? Ustaz Rizki, boleh Ustaz? Bagaimana? Iya, harus belajar lagi Ustaz. Harus belajar dan terus belajar, dan insya-Allah anda jangan risau. Soalan anda itu teruskan. Insya-Allah Allah terima. Allah terima solat kita. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita ni jangan pernah orang kata lupa ataupun leka daripada kita sering mempelajari ilmu tajwid, ataupun kita jangan mempermudah-mudahkan. Cakap alah tak apalah, saya dah try banyak kali pun tak boleh juga
Tak payahlah, tak payah. Itu namanya kita berputus asa. Tak boleh. Mesti cuba. Ada yang sampai sekarang tak boleh sebut huruf ra, ada sampai sekarang tak boleh sebut huruf kha, ada sampai sekarang tak boleh sebut huruf ha, ada yang tak boleh sebut huruf dhad, ada yang tak boleh sebut huruf tha. Jadi di situlah datangnya kita punya awareness, ataupun awareness apa bahasa Melayunya, datangnya kita punya apa awareness, Ustaz? Perhatian Perhatian ataupun kesedaran. Ya, kesedaran untuk mempelajari ilmu tajwid. Jadi yang pertama ialah makhraj huruf. Yang kedua ialah tentang sifat huruf. Ustaz, sudah pukul berapa Ustaz? Kita nak hari ni macam tak sempat pula nak baca ni. Sudah pukul berapa Ustaz? 9 suku ya? Ustaz. 9 suku betul? Betul. Okey. Jadi yang kedua ialah sifat-sifat huruf. Terbahagi kepada dua bahagian. Sifat huruf. Yang pertama, sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf. Akan mengubah bentuk huruf. Maka hukum menjaganya ialah wajib dan mengabaikannya adalah haram. Sama juga macam tadi. Sifat yang mana kalau ia berubah, dia mengubah bentuknya. Contoh kita pada perkataan asa, kita baca asa. Yang sinnya kita baca tebal. Yang tipis baca tebal, yang tebal baca tipis. Ini dinamakan sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf. Jadi wajib untuk kita jaga. Yang kedua, yang sad tu yang tebal kita tipiskan jadi sin, pun silap. Yang ketiga, huruf ta at-talaq kita baca dengan at-talaq, baca dengan tipis, pun silap. Dan yang terakhir, kita menebalkan yang tipis pada at-talaq. Kita baca at-talaq instead of kita baca at-talaq. Jadi itu pun kita perlu untuk kita perhatikan. Perhatikan. Kemudian yang kedua ialah sifat hiasan. Menipiskan huruf ra yang berbaris atas dan depan. Contohnya dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim. Sifat hiasan, contohnya kalau huruf ra ni, huruf ra kalau kita tipiskan yang tebal, dia masih dikirakan sebagai sifat hiasan, bukan sifat asal. Sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf. Contoh yang tebal, kalau huruf ra baris atas kita baca tebal. Tapi kalau kita baca Ar-Rahman macam tipis dan sebagainya, maka dia jadi tipislah. Cuma dia tergolong daripada sifat-sifat hiasan. Tergolong daripada sifat-sifat hiasan. Dan juga tidak menjelaskan bunyi hams, angin dan tafashi pada huruf shin. Contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi nampak? Huruf shin ni ada angin. Bagaimana kita nak mengesan sama ada angin atau enggak ada angin? Kita letak tangan kita di sini, sama ada kita ada angin tak? Ada hembusan angin enggak di sini? Cuba kita baca A'udzu billahi pada perkataan shin tu kalau rasa ada angin tu betul lah tu. Kalau tak ada angin mungkin dari segi sudut sifat hiasan mereka tidak menjaga. Dan juga ada tafashi. Tafashi maksudnya berhamburan ataupun bersemburan. Di situ A'udzu billahi itu ada semburan di situ. Semburan. Jangan baca huruf shin dengan tebal. Huruf shin ramai orang keliru ya. Ada baca tebal. Shin ni tipis. A'udzu billahi jangan moncongkan mulutnya. Jangan baca a'udzu billahi no, cannot. Tipiskan. Ya. Ini yang bersifat hiasan. Ya. Dan tidak memanjangkan huruf-huruf bersifat rakhawah. Ini yang tadi saya katakan. Betul tak? Rakhawah. Yang disukunkan, iaitu contoh yang huruf zal tadi.
Contoh kita patut kena baca iz, tapi kita baca iz. Dan semua yang diistilahkan ulama sebagai lahan khafi. Lahan khafi. Jadi sifat ini bergantung kepada dua keadaan. Kalau kita sedang bertalaki itu maksudnya kalau kita sedang bergurulah, kita baca dengan guru, sama ada baca dengan sanad ataupun tidak baca dengan sanad, wajib menjaganya dan haram mengabaikan depan guru. Kalau kita dah tahu, kerana ianya penipuan dalam menyampaikan riwayat. Okey, ini mungkin maksudnya kalau kita nak baca dengan sanad. Nak baca dengan sanad. Iaitu biasanya kalau yang dah boleh baca dengan sanad tu apabila bacaan kita sudah baik. Bacaan kita sudah baik, nanti guru akan cakap, okey, anda boleh mulakanlah dengan bacaan sanad dengan saya. Kalau tidak, mungkin masih dalam proses tahsin dulu. Kerana kalau tidak, sampai 20 tahun pun tak habis-habis bacaannya. Jadi perlu tahsin dulu. Tahsin bacaan sampai dah apa, sudah baik, baru boleh mula dengan talaqi. Talaqi bisanad. Yang kedua, ketika bacaan biasa. Bacaan biasa. Kita baca seorang diri. Dibaca oleh seorang yang mahir dengan hukum tajwid, maka ia adalah satu keaiban. Satu keaiban kalau kita tak jaga sifat hiasan. Tak jaga sifat apa? Sifat hiasan. Dan kedua, jika dibaca oleh orang awam, maka dia telah menolak kesempurnaan bacaan namun tidak berdosa. Dia tak berdosa. Kerana dia cuma menolak kesempurnaan dan dia mungkin dalam proses belajar. Jadi kita tak boleh nak memaksa dia dalam dengan bacaan yang mana kita dah tahu tapi dia belum tahu lagi. Baca macam gini, salah, tak boleh. Haram. Tak boleh lah. Dia masih lagi dikategorikan orang awam. Maka kita ikut level dia lah. Kita tengok pada levelnya macam mana. Ya, jangan kita terlalu syadid sangat. Syadid yang teramat sangat sampaikan semua benda kita cakap salah, semua benda kita cakap haram. Tak boleh juga. Nanti dia akan demoralize, orang kata. Orang yang nak membaca Al-Quran. Jadi secara rumusannya, makhraj huruf ni menjaganya wajib, mengabaikan haram. Dan sifat huruf pula, sifat-sifat yang jika diubah akan mengubah bentuk huruf, menjaganya juga wajib. Dan mengabaikannya adalah haram. Okey? Manakala kalau yang sifat-sifat hiasan, yang tadi saya sudah pun mengatakan. Okey? Sama juga macam tadi. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa sekarang dah pukul berapa ni? 8 saya di sini. Okey. Sekarang saya nak baca surah Al-Fatihah. Anda boleh dengar Okey, insya-Allah. Boleh? Boleh, Ustaz, tafadhal. Okey. Saya share dulu. Mana dia? Okey. Sudah kelihatan apa enggak? Kelihatan, Ustaz, nampak. Okey, nampak ya? Okey. Okay, saya baca, semua perhatikan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Amin. Bagaimana Ustaz Rizki? Masya Allah. Okey enggak? Masya Allah. Oke banget, Ustaz. Masya Allah. Ada silapnya enggak? Bagus, bagus sekali Ustaz. Alhamdulillah. Siapa itu? Saya Budi. Pak Haji Budi. Masya Allah, Haji Budi. Alhamdulillah. Okey. Baik, siapa di antara kita yang nak cuba baca? Boleh jadi lah, saya boleh. coba. Okey, Boleh saya Alhamdulillah. coba, Ustaz? Boleh Haji Budi kita. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Budi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Gimana Okey Ustaz? Haji Budi. Percubaannya baik. Percubaan yang baik. Alhamdulillah. Komen yang ingin saya berikan, mungkin pada Bismillahirrahmanirrahim tadi ada yang ditinggalin apanya matnya, ada sedikit tinggal tadi bila baca Rahmanirrahim, kalau saya tak silap tadi. Rahma panjangkan sedikit, Rahma, kemudian mungkin huruf ha tu boleh dipedaskan lagi. Rahma, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya ulang Ustaz ya. Ustaz, saya cuba ulang ya. bismillah. Cuba ulang bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kemudian bila hi tu masuk huruf ra tu, dia ada sabdu kan? Jadi bacaannya hirrah. Dia masukkan huruf ra. Hirrah. Hirrah. Kemudian huruf ha tu jangan baca macam huruf kha pula. Kalau tadi Haji baca, dia seakan-akan macam huruf kha. Jadi kita kena jangan sampai dia dekat atas pula, atas kerongkong, di tengah sahaja. Rah. Ya? Roh. Rah. Roh. Rahmanirrahim. Ya. Manirrahim. Yang kedua punya Rahim perlu untuk terus baca cepat demi haknya. Rahim. Cuba. Rahim. Macam gitu insya-Allah. Rahmanirrahim. Yes. Alhamdulillah. Dan yang lainnya tu insya-Allah mungkin Haji boleh perbaiki dari sudut huruf ra-nya juga, huruf ra. Kemudian dari segi panjang pendeknya boleh jaga sikit insya-Allah. InsyaAllah kalau banyak praktisnya akan lebih diperbaiki lagi. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya. Yang iyyaka na'budu tadi pun sama Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa budunya pendek. Iyyaka na'budu wa budu wa cuba sikit. Budu wa budu wa Betul. Baca daripada iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba baca jangan cepat sangat. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba.
Boleh enggak? Apakah saya yang ni ataupun Haji Budi? Ustaz Rizki? Ada. Okey. Hilang. Haji Budi, sekali lagi. InsyaAllah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, dah macam qari Ustaz Das Rizal. Ustaz, masa sih? Iya dong. Bukan. Alhamdulillah. Terbaik, percubaan yang terbaik. Okey, sekarang saya mahu satu lagi daripada kaum wanita. Siapa yang ingin cuba baca hari ini? Saya nak cuba boleh Ustaz? Boleh, silakan. Puan Ifa, daripada mana? Sila berikan informasinya, daripada mana? Selangor, Malaysia. Masya Allah, Selangor. Dok Selangor ya? Ya, Masya Allah. Okey, silakan. Bismillah. Tak payah buka cam Terpulang, tapi kalau buka cam saya boleh lebih puan kata dapat lebih inilah, dapat lihat dari segi bacaannya dengan lebih inilah, lebih baik. Bagaimana? Nak on ke tidak on? Okey, alhamdulillah. Okey, silakan Puan Ifa. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, lagi sekali alham, baca pelan-pelan sikit. Jangan tak ada orang nak kejar. Pelan-pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hi-nya kasih lagi jelas sikit. Alhamdulillahi. Hi jelaskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya saya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca lagi iya ada sabdu tu. Baca dengan baca sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus sekali. Ihdinas Di sini. Jangan baca bawah sini. Ihdinasi. Jangan paksa, jangan dipaksa. Bawah. Dia relax je. Cakap lagi. Jangan paksa. Dia suara relax suara bawah sikit. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ghairil dia tak ada tak ada qalqala Tak boleh baca dia ada rakhawa dekat situ. Rakhawa tadi saya dah sebutkan kan, dia suara terlepas kan. Jadi ghairil maghdu. Kemudian bila kita nak stop tu, sebaiknya kita stop dekat ghairil maghdubi alaihim. Kemudian kita ulang balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjangkan sikit, 6 harakat insya-Allah. Silakan. Ambil daripada siratal mustaqim. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ambil daripada. Start balik. Cuma ghain masih sama ya tadi ya. Mau tebalkannya. Ghain dia punya sifat huruf dia tebal Jadi kita tak boleh maran mau. Okey, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, baca lagi ra. Jangan baca rai. Roi. Roi. Lagi sekali. Ha. صراط Roi الذين je. Baca daripada ghairil je. Ha. غير المغضوب Ghairil maghdu. Jangan baca maghrad. Maghrad. Tak nak ra. Lagi sekali. غير Mau. Kita lepaskan suara. Lepaskan suara tanpa ada pantulan. Ghairil maghdu. Lagi? غير المغضوب Betul. غير المغضوب عليهم. Okey. Baca lagi sampai habis. Kenapa tak habiskan? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tak payah tekan lah. Waladha gitu. Cuba lagi ولا الضالين. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Puan Ifah. Baik bacaan yang bagus sangat. Bagus. Memang dah ada orang kata asas tajwid dah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ifah. Jadi sekarang pun dah masuk waktu 9.32. Jadi saya ingin mohon maaf kerana hari ini saya tak dapat lama sangat. InsyaAllah next week kita akan mulakan dengan Al-Fatihah lagi. Kita akan sama-sama kita dapat share ataupun kongsikan hukum tajwid bagi surah Al-Fatihah. Boleh semuanya? Kita akan kongsikan hukum tajwid bagi surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan dapat sama-sama baca lagi, ataupun saya akan berikan peluang kepada anda siapa yang nak baca untuk baca. Kemudian kita akan masuk kepada ilmu tajwid yang baru pula insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Jadi pelan-pelan lah pelan-pelan kita sambil baca, sambil perbaiki tajwid, sambil kita tahsin, kita perbaiki tajwid, sambil tahsin kita perbaiki tajwid. Jadi makin lama insya-Allah kita makin sedar yang kepentingan untuk kita meraihkan hukum tajwid ini insya-Allah. Jadi cara saya selalunya bila kita baca Al-Quran ni, saya akan go through hukum tajwid kan. Jadi bila kita go through hukum tajwid, mungkin ada di antara kita yang macam masih blur lagi, tak tahu ni apa kan. Tapi bila kita pun dalam masa yang sama kita pelajari sedikit-sedikit ilmu tajwid tu, nanti you all akan faham pelan-pelan insya-Allah. Kerana setiap kali bila saya share hukum tajwid pada setiap surah kan, itu je sudah merupakan ilmu lah. Itu je sudah merupakan ilmu tajwid. Cuma dia tak berapa deep sangat lah, tak berapa nak mendalam sangat bila saya terangkan hukum tajwid untuk setiap surah. Tapi bila kita fokus pada ilmu tajwid macam tadi punya pada awal-awal, itulah di mana anda akan lebih memahami insya-Allah. Lebih memahami hukum tajwid tersebut insya-Allah. Okey. Jadi ada soalan daripada siapa-siapa di sini sebelum saya akhiri sesi kita insya-Allah. Insya-Allah ramai hari ini Insya-Allah. Ustaz Rizki, ada apa-apa yang ingin diutarakan? Soalan ini pasti Ustaz. Berapa jumlah Ustaz pelajari qiraah itu? Ada berapa qiraah jumlah ya? Ya, berapa jumlah yang sudah sebetulnya dua lah. Kerana dalam satu qiraat dia ada banyak dia punya tariq jadi saya dah ada Hafiz an Asim riwayat Syatibiyah, saya ada Syu'bah an Asim riwayat Syatibiyah, itu masih lagi satu qiraat kan. Saya ada Hafiz an Asim jalur Rawdatul Mu'addal, Rawdatul Huffaz lil Mu'addal, macam gitulah. Kemudian yang lagi satu punya qiraat ialah Qadun an Warash. Qadun. Jadi ada dua. Ya. Insya-Allah. Qadun an Warash. Qadun an Nafi' kan? Qadun an apa Ustaz? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Qadun an Nafi' ya Ustaz. Masyaallah.
Qadun nafi'. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya takut salah ni ya. Qaulun an Nafi'. Betul lah. Saya tadi silap tadi. Saya tadi sebut qaulun an Warash kan tadi. Qaulun riwayat qaulun an Nafi'. Bukan Warash ya. Warash lain. Warash saya belum belajar lagi. Warash lagi kira baru. Ya, insya-Allah. Okey. Ada soalan-soalan yang lain yang ingin ya saya Saya Farah dari Johor, Malaysia. Farah Johor. Masya-Allah, saya rindu pergi Johor untuk isi minyak. Okey, soalan saya tentang kesalahan bacaan yang Ustaz share pada awal kelas tadi. Ada dua kan, Al-Lahnu Al-Jali dengan Al-Lahnu Al-Khafi. Al-Khafi, ya betul. Al-Khafi. Untuk Al-Lahnu Al-Khafi, ia adalah suatu aid yang tidak membatalkan solat. Kalau Al-Lahnu Al-Jali, adakah ia membatalkan solat? Dia membatalkan solat kalau kita sengaja, and kita dah tahu dan kita sengaja untuk buat. Tapi kalau kita tak tahu dalam proses belajar, maka kita dikira sebagai Allah akan insya-Allah maafkan kerana kita masih dalam proses belajar. Jadi ia dikira sebagai perkara yang dimaafkan. Perkara yang dimaafkan selagi mana kita berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau kita tak ada usaha untuk memperbaiki, itu kita kena cek balik lah. Kita kena cuba untuk dapatkan guru insya-Allah. Ni siapa di sini? Ahmad Zaki. Ahmad Zaki dari mana ni? Masih muda lagi ni. 18 tahun. Singapura Singapura. Umurnya berapa ni? 16. Dari mana? Madrasah ke? Madrasah mana? Tak dengar. Secondary. Sekolah Shamsun Pafi School. Oh, masya-Allah. Bagus lah. Muda-muda dah semangat belajar Al-Quran. Allah. Ustaz Hanan. Ya saya. Ustaz Hanan. Haji Budi. Silakan. Iya. Mohon tulisan di screenshot itu fokus karena kabur. Kabur itu tak jelas. Yang mana? Yang pertama tadi waktu Ustaz menjelaskan tentang mahraj itu tulisannya kabur. Kabur ya? Iya, tak fokus. Oh, Ustaz Rizki bagaimana? Kabur ya? Oh ya, sudah paling nanti kita. Kalau Al-Fatihah tadi jelas, Al-Fatihah tadi bagus sekali. Tapi waktu penjelasan Ustaz tadi yang mahraj dan sebagainya itu kabur, nggak fokus. Oh, ada kabur ya? Mata. Iya. Oh, mungkin saya punya connection ya? Mungkin connection saya ke? Sebab insya-Allah kami juga coba untuk perbaiki nanti ke depannya. Insya-Allah, kita coba untuk perbaiki. Mungkin dari segi internetnya lah, internet saya. Sebab saya gunakan lensanya kurang fokus mungkin. Pakai infocus Ustaz. Oh, sebab mungkin saya gunakan Google Drive Jadi bila saya gunakan Google Drive dia perlukan kepada internet. Tak apa, nanti saya akan tukarkan formatnya kepada PowerPoint. Jadi insya-Allah jelas. Insya-Allah lebih jelas. Ya. Syukran Ustaz. Okey, afwan. Terima kasih atas maklum balas. Insya-Allah. Okey, mungkin ada sesiapa yang lain? Nanti mungkin Ustaz Rizki boleh berikan notanya untuk minggu pertama tadi tu, untuk tadi punya insya-Allah. Okey, yang lain tak ada? Okey, bagaimana dengan bahasa saya boleh difahami ke tidak Haji Budi? Oh, bagus. Bisa dipahami. Bisa difahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Saya waktu masih kerja saya suka ke Singapura, jadi dialek Singapura, Malaysia, tahulah begitu. Oh, alhamdulillah. Yang lain yang daripada Indon juga boleh berikan komen tak? Faham Ustaz, insyaAllah. Saya dari Indonesia, faham insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz Rizki, senang kata saya tanya Ustaz Rizki lah. Ustaz Rizki bagaimana? Okey. Okey, Ustaz. Okey. Kalau kata orang Indonesia mantap banget, Ustaz. Mantap ya? Ya, mantap. Kalau bahasa Singapura, mantul. Mantul, Ustaz, mantul. Itu dia. Mantul. Orang Singapura pun suka cakap mantul. Kalau tak mantul, mantap juga, sama juga. Mantap, mantul. Kalau Indon keren banget. Itu dia. Keren banget, masya-Allah. Mantap juga juga bisa.
Ustadz Kalau Rizky dari mana itu? Ustadz Rizky Indonesia. dari mana? Indonesia. Dari Indonesia from Bandung City. Bandung, insyaallah. Biasa Sunda. Ya, Tiasa Sunda insyaallah. Alhamdulillah. Wah, ini apa ramai ya, ada variety ya dari negara-negara yang masya-Allah yang berbeza. Ini first time juga nih saya. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Satu rumpun bagus Ustadz Hanan. Satu apa? Rumpun Melayu kita. Rumpun Iya betul. Melayu. Iya betul. Alhamdulillah. Bagaimana COVID-nya di sana? Bagus enggak? Sudah Jakarta udah hijau. Sudah hijau ya. Singapura sudah makin teruk balik ya. Iya. Semalam 3,000 lebih. Tak pakai masker mungkin. Tak pakai masker Ustaz. Pakai. Singapura ketat banget. Dia banyak tapi Singapura pada awalnya sudah okey dah. Tapi baru-baru ini daripada 2 bulan ke 3 bulan yang lalu baru mula naik. Semalam paling tinggi dah. Semalam 3,000 tu paling tinggi dah. Tak pernah 3,000 lagi. Tapi kira kita tidak ada banyak yang teruk lah keadaannya. Sebab ramai yang sudah vaksin kan. Jadi tapi cuma hari-hari ada juga yang meninggal juga ada juga. Ya, tapi doakanlah agar negara kita semua dijauhkan daripada wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Mudah-mudahan aman sentosa. Harus disiplin pakai masker, Ustaz. Iya, kita di Singapura memang selalu pakai, insya-Allah. Mudah-mudahan di negara mana-mana yang lain pun sama juga. Semuanya jaga SOP, kita jaga kita. Itu dia. Kalau orang Malaysia, kita jaga kita. Iya. Kalau orang Jawa minum jamu. Minum jamu ya. Masya-Allah. Kalau Singapura stay united. Iya. Okey, insya-Allah. Terima kasih semuanya. Saya sudah lambat nak ke Take care Ustaz. Take care. Ya. Okey, take care semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tadi ada yang tanya, Ustaz asli mana ya? Saya Ustaz asli Singapura. Ya, Singapura. Ustaz dari Makassar. Bertanya tadi Ustaz. Oh, sudah ya? Sudah tanya ya? Oh, madrasah. Yalah. Terima kasih Ya, sama-sama daripada Puan Kamalia, warga kerja Kokombi ya, Ustaz Rizky. Ustaz Baim tak ada ya? Ustaz Baim sedang sibuk Ustaz. Lagi Sedang sibuk ya? nasi goreng ya. Ini Haji Imran ada enggak? Haji Imran sedang tak ada. Sedang tak ada. Antar seorang lah ya. Ya, seorang Ustaz. Okey, syukran semuanya. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Kalau anda nak follow saya di Instagram, follow lah ya. Hanan Farihin ya. Saya letak di chat. Ya, jadi boleh follow. Kalau nak tanya soalan ke apa, silakan. Okey. InsyaAllah saya sudah letakkan di ruangan chat. Okey, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas Makassar. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak sama-sama insyaallah. Syukran jazakallah. Afwan. Allah jazakumul khair. Ya, alhamdulillah sahabat Kokombi SGI dimanapun berada, insyaallah kita akan lanjut untuk pekan depan insyaallah bersama Ustaz Hanan Farihin, dan jangan lupa untuk follow dan support terus Kokombi SGI di Instagram, Facebooknya juga Kokombi SGI, dan juga di channel YouTube Kokombi SGI. Dan semoga kita senantiasa Allah berikan keistiqomahan agar senantiasa bisa belajar Al-Quran bersama Ustaz, bersama Kokombi SGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berpikir betul-betul bahwa presiden supaya beri bagi saya sebagai menteri pertanian
Recording stop.